صل على سيدنا المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang insan yang sangat mulia dan berperkati mulia. Baginda merupakan salah satu contoh yang wajib dicontohi oleh kita pada hari ini. Terdapat 4 sifat Rasulullah yang sangat terkenal. Pertama, Siddiq. Kedua, amanah. Ketiga, fatonah. Dan yang keempat, tabligh. Sifat baginda yang pertama ialah Siddiq, yang bermaksud benar. Siddiq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sifat yang mulia yang menghiasi akhlak seseorang yang beriman kepada Allah dan kepada perkara-perkara yang gaib. Ia merupakan sifat pertama yang wajib dimiliki para nabi dan rasul yang dikirim Tuhan ke alam dunia ini bagi membawa wahyu dan agamanya. Siddiq pada diri Rasulullah itu bukanlah terletak hanya pada ucapannya tetapi pada perbuatannya, dan ini sangatlah seiring dengan apa yang dituturkan olehnya. Oleh itu, sangatlah mustahil pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mempunyai sifat dusta, apatah lagi berbohong dari sudut ucapan maupun perbuatannya. Di dalam surah An-Najm ayat 4 hingga 5 yang bermaksud, dan tiadalah yang diucapkannya itu, iaitu Al-Quran, menurut kemahuan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Sifat baginda yang kedua ialah amanah. Amanah bermaksud benar-benar boleh dipercayai. Jika terdapat sesuatu urusan yang diserahkan kepada baginda, nescaya baginda akan melakukannya dengan sebaik mungkin. Oleh kerana itu, penduduk Mekah memberikan gelaran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan gelaran Al-Amin yang bermaksud terpercaya. Jauh sebelum beliau diangkat menjadi seorang rasul, apapun yang beliau ucapkan dipercayai dan diyakini penduduk Mekah kerana beliau terkenal sebagai seorang yang tidak pernah berdusta. Mustahil pada diri Rasulullah itu untuk melakukan khianat terhadap amanahnya. Baginda juga tidak pernah mengkhianati kedudukannya sebagai seorang rasul maupun pemimpin bagi orang Arab untuk melakukan khianat terhadap agamanya sendiri. Nabi Muhammad ditawarkan oleh pihak kafir Quraisy harta, kerajaan, wanita maupun lain-lain. Beliau meninggalkan tugas ilahinya menyiarkan agama Islam. Baginda menjawab, "Demi Allah, wahai pakcik, seandainya mereka dapat meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku agar aku meninggalkan tugas suciku, maka aku tidak akan meninggalkannya sampai Allah memenangkan Islam atau aku hancur kerananya." Sifat Rasulullah yang ketiga ialah fatonah. Mustahil bagi diri seorang rasul itu adalah bodoh ataupun jahil. Fatonah pada diri Rasulullah telah menunjukkan kepada kita semua bahawa beliau bijaksana dalam menyampaikan ayat-ayat Al-Quran ataupun wahyu Allah, dan seterusnya termasuklah kata-kata baginda serta perbuatannya. Bijaknya Rasulullah, baginda mampu mengatur umatnya sehingga berjaya mentransformasikan bangsa Arab jahiliah yang asalnya bodoh, kasar ataupun bengis, berpecah belah serta sentiasa berperang antara suku menjadi satu bangsa yang berbudaya dan berpengetahuan. Itu semua memerlukan kebijaksanaan yang luar biasa. Sifat baginda yang terakhir ialah tabligh, yang bermaksud menyampaikan. Setiap wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan disampaikan oleh Rasulullah kepada umatnya. Tiada satu pun yang disembunyikan olehnya, kerana itu adalah amanah daripada Tuhan. Unggulan sifat tabligh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat dilihat melalui cabaran-cabaran semasa baginda berdakwah. Yang pertama, peristiwa berdakwahnya Nabi Muhammad di Taif. Nabi Muhammad telah diejek, dihina dan dilontar dengan menggunakan batu sehingga cedera dan berdarah. Baginda juga tetap meneruskan usaha dakwah di Taif walaupun mendapat tentangan daripada orang-orang di Taif. Baginda menyampaikan ajaran Islam dengan sangat cekal ketika berdakwah dan tidak membalas dengan kekerasan. Keunggulan sifat tabligh ini perlulah dicontohi oleh kita pada masa kini, khususnya kepada para pendakwah. Sebagai umat Islam,
kita boleh meneladani sifat tabligh Nabi Muhammad dengan cara menyampaikan ilmu yang bermanfaat kepada orang lain. 4 sifat Rasulullah SAW yang telah disebutkan tadi seharusnya dimiliki oleh setiap umat manusia. Hal ini kerana setiap sifat Rasulullah itu akan menjadi tonggak terbaik dalam diri seseorang apabila diamalkan. Sebagai contohnya, akan dimiliki oleh diri seorang individu itu sifat pemaaf, berperkerti mulia dan selainnya. Harus diingatkan, sekiranya diri kita tidak dihiasi dengan sifat-sifat yang baik ataupun sifat yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, ianya pasti mendatangkan keburukan kepada diri kita dan juga orang di sekeliling.